أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kecelakaan besar kepada orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupok dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyuka atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Surah ini termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW belum lagi memerintah negara. Ketika orang Islam ditekan dan ditindas. Surah-surah Makkiyah kebiasaannya menyentuh perkara yang berkait dengan akidah, dengan iman. Surah ini berkait dengan akidah beriman kepada hari akhirat, supaya manusia sedar ada perhitungan dosa dan pahala. Disebut di antara dosa yang besar, dosa dalam aspek ekonomi, dalam bidang perniagaan, iaitulah menipu, timbangan dan sukatan, termasuklah ukur. Tipu ukur kain, ukur tanah, ukur apa saja. Termasuklah sukatan dan timbangan, menipu untuk mendapat keuntungan yang lebih dengan cara yang menipu, menunjukkan perkara ini termasuk dalam dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutuskan Rasul Nabi Syuaib alaihi salam untuk berdakwah terhadap kaumnya, bukan saja tak beriman kepada Allah, termasuklah menipu dalam timbangan dan sukatan. Menunjukkan Allah Ta'ala mengisytiharkan perang terhadap mereka yang melakukan maksiat ekonomi. Bukan saja maksiat yang berkait dengan tubuh badan, akhlak yang lain. Maksiat ekonomi pun diperangi oleh Allah Ta'ala, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kerana kita manusia ni hidup bermasyarakat, mesti bertimbang rasa di antara satu sama lain. Jangan kita ke kita saja, tak ke orang lain, ke kita saja. Maka Allah menurunkan surah yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut tentang orang yang menipu, sukatan dan timbangan. Dan disebut dalam surah ini nasib yang menimpa orang-orang yang jahat, yang kafir, diseret ke dalam neraka. Berbeza dengan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, menjadi tetamu Allah di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Membezakan di antara ahli-ahli bahagia yang beriman, taat kepada Allah Ta'ala, dengan ahli-ahli celaka kerana memilih kesesatan dalam kehidupan dunia. Ini pendedahan di dalam surah ini. Ulama tafsir mengatakan permulaan surah ini, wailul lil mutaffifin,
celaka, binasa, masuk neraka. Kepada orang-orang yang menipu sukatan dan timangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Apa makna al-mutaffifin? Iaitulah orang-orang yang apabila mereka menyukat, termasuklah mereka menimbang, yastawfun, mereka mengambil bahagian orang, ambil bahagian orang lain untuk dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka mengukur dan mereka menimbang, yukhsirun, mereka merugikan orang, menguntungkan dia. Padahal setuju dah, jual sekian-sekian panjang, sekian-sekian lebar, berat sekian-sekian, tipu. Ulama tafsir mengatakan sebab turun ayat ini bersama seorang yang bernama Abi Juhainah. Dia ada 2 cupok. Dia kedai, ada 2 cupok. Satu cupok untuk dia beli barang orang, satu cupok untuk dia jual. Hak dia beli barang orang ni gelembung ala ke atas sikit, supaya dia ambil barang orang. Hak dia nak jual ke orang, lenduk ada ke bawah sikit. Dia kaut hak orang. Ni pandai dia. Dia berasa dia pandai, dia ingat ke Tuhan tak tahu. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di mana pengajaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Apalagi Allah Ta'ala sebut kaum Syuaib yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Disebutlah dia wala taffaful kaila illa mun'un nabat wa akhadu bis sinin. Tidaklah sesuatu kaum itu melakukan tipu dalam sukatan dan timangan, melainkan Allah Ta'ala jadikan hasil pertanian yang merosot. Allah Ta'ala jadikan tahun-tahun yang kemarau. Dan sebab berlaku bala bencana kerana ada mungkar. Dan sebab itu kita cegah kemungkaran ini. Tuhan kata, ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Adakah mereka menyangka, tidak menyangka bahawa mereka dibangkitkan? Mereka tak sangka, tak percaya ke? Selepas mati ada hidup balik, mereka dibangkitkan oleh Allah. Mereka tak percaya. Liyaumin azim, untuk menghadapi hari yang sangat besar kedahsyatannya, iaitulah hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri untuk menghadap Tuhan semesta alam. Semua manusia dibangkitkan, sama saja raja yang paling besar, raja yang kecil, presiden yang besar, menteri yang besar, menteri yang kecil, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang alim, orang jahil, Islam dan kafir dibangkitkan semua. Dihidupkan semua dah untuk menghadap Tuhan. Dalam keadaan tidak ada yang membelanya melainkan iman dan mengerjakan amal yang soleh. Tidak boleh mendapat syafaat melainkan diizinkan oleh Allah, baru boleh beri syafaat. Menunjukkan bahawa kerajaan satu, kerajaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.